Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan sambung masih di bawah tajuk ruang, iaitu kita akan hanya fokus kepada latihan yang minggu lepas cikgu bagi. Kita akan bincangkan jawapan serta kita akan fokus lebih kepada tajuk isi padu untuk bentuk 3D. Okey, kita mulakan kelas sekarang. Okey, sekarang kita akan fokus pada latihan minggu lepas. Cikgu nak awak pause dulu, kemudian pergi cari kertas latihan minggu lepas. Okey, siapa yang dah buat? Alhamdulillah, syukur. Awak boleh semak bersama-sama. Awak boleh gunakan pen merah terus tanda ikut pada jawapan yang kita bincang sekejap lagi lah. Kemudian siapa yang tak buat lagi, cikgu tak gerti dah nak cakap apa. Sebab bila awak tak cuba, awak sendiri akan susah. Benda ni, tajuk ni akan bersama-sama di sekolah menengah. Cikgu tahu UPSR memang tak ada. Tapi at least cuba jawab soalan ni supaya awak tahu. Okey, kemudian kita teruskan lagi. Siapa yang dah jawab tu, kita cari jawapan bersama-sama. Kita cari ukuran yang tak ada kat sini. Okey, sini 5 cm. Dari 11 tolak 5, bakinya ada 6 di sini. Okey, sini atas dah bagi 5 cm, sini bawah mesti 5, sini 7, atas automatik akan jadi 7. Kemudian langkah seterusnya kita dah tulis yang mana kita nak yang tak ada ukuran kita buat. Kemudian kita bulatkan apa yang kita nak tambah. Okey, dalam kes ni awak nak ambil 12 cm terus boleh ataupun satu persatu. Okey. 5 kat dalam kita nak bulat tak? 5 kat dalam tu kita tak perlu bulat sebab itu adalah ukuran yang berada di dalam. Okey, kemudian kita tuliskan 5 cm darab 2. Dia ada 2 kali. Okey, ni cikgu ambil 12 cm lah ya. 12 cm terus, senang. Kemudian kita tambahkan dengan 11 cm. Kita tambahkan dengan 7 cm. Kita tambahkan dengan 6 cm. Dan kita tambahkan dengan 12 cm. Kalau awak nak buat 7 cm tambah 5 cm tak 12 pun boleh juga. Tapi ni cara mudah lah yang cikgu tunjuk. Okey, kita tambahkan yang belakang dulu. Yang 10 tu tak apa. Tak apa dulu. 11 cm tambah 7 cm, 18 cm tambah 6 cm, 24 cm tambah 12 cm, 36. Okey. 36 cm. Kemudian kita dapat tambahkan dengan 10 cm yang kat depan tu. Jawapannya untuk gambar raja pertama adalah 46 cm perimeternya. Okey. Kemudian kita fokuskan pada gambar raja yang kedua. Gambar raja yang kedua, okey, kita cari ukuran yang tak ada. Kalau panjang lebar kat sini dia dah bagi 9 cm. Ni adalah segi 4 sama. So automatik kita dah tahu dah. Mesti 9. Okey, kalau sini segi 4 tepat yang sebelah dia. Panjang atas bawah mesti ukuran sama, kiri kanan mesti sama. Dari 11 tolak 9, baki dia yang kecil sini adalah 2. Okey, kemudian apa? Kemudian kita akan bulatkan apa yang kita nak tambah. So, kita bulat. 2 kecil tu jangan lupa. Walaupun dia kecil, tapi ukuran dia perlu kita ambil kira. Okey, 9 kat dalam nak. Okey, 9 kat dalam tak perlu sebabnya dia ukuran di dalam. Perimeter ukur lilit. Okey. So, kita buat. 9 ada berapa kali? 9 ada 3. So, kita buat 9 cm darab 3. Buat dalam kurungan. Kemudian kita tambahkan dengan 14 cm. Ada berapa 14 cm? 14 cm pada 2. Buat dalam kurungan. Senang. Lepas tu, tambah 11 cm. Okey, tambah 2 cm. Okey, kita selesaikan yang dalam kurungan dulu. Okey, tak jadi masalah. Okey, kemudian 9 darab 3, 27 cm tambah 14 darab 2 sama dengan 28 cm. Okey, belakang ni kita terus tambah lah. Senang nanti kan? Okey. So, lepas tu kita tambahkan satu persatu. 27 cm tambah 28, 55 cm tambah 13, 68 cm perimeternya. Okey, senang kan? Okey, cikgu kotakkan dulu supaya awak tak keliru nanti untuk soalan yang ketiga pula. Okey, soalan terakhir. Kita cari ukuran yang tak ada macam biasa. Okey, sini 12 cm, tepi ni mesti 12. Okey,
ukuran panjang lurus tu adalah 20 cm. Dia diberi ada 8. 8 kemudian kat situ yang kecil tu 3. 8 tambah 3 sama dengan 11. Kemudian kita tolakkan dengan 20. Baki kat sini adalah 9 cm. Itu je. Lepas tu kita bulatkan apa ukur lilitnya. 8 cm, 12 cm, 20 cm, 12 cm, 3 cm. Ada lagi tak ada yang tertinggal? Ada kan? Kita tertinggal yang di sini. Yang kecil cotek di sini. Okey. Tu pun kita kena ambil kira tau. Okey, so sini 3 cm dan sini 3 cm. Dia termasuk ukur lilit. Okey, kemudian barulah kita akan tambahkan semuanya. Okey, 8 ada berapa kali? 8 ada sekali. Okey, 8 ada sekali. 8 cm. Tambah. Allah, terpanjanglah pula. Sekejap ya. Okey, 8 cm ada sekali. Okey, kemudian kita tambah. Potong. 3 cm 1, 2, 3. 3 cm ada 3 kali. 3 cm darab 3 kali, buat dalam kurungan, tambah 9 cm. Ada berapa kali 9 cm? Ada sekali je. Kemudian tambah 12 cm. Ada 2 kali. Okey, kita buat dalam kurungan. 12 cm darab 2. Okey, kemudian tambah. Tambah apa? Last kali lah. Tambah yang terakhir adalah 20 cm. Okey, mana dalam kurungan tu kita boleh darabkan dulu. So, dia akan jadi 3 cm darab 3 cm. Dia akan jadi 9 cm. Tambah 9 cm. Tambah. Okey. 12 darab 2 adalah sama dengan 24 cm. Tambah dengan 20 cm. Okey. Yang mana dalam kurungan kita darabkan dulu. Tak kisah. 8 tambah 9 cm, 17, tambah lagi 9, 26, tambah 24, 50, tambah 20, 70. Okey, 70 cm untuk gambar rajah yang ketiga. Okey, ini adalah jawapan untuk perimeter. Okey, siapa yang betul semua? Dah terror dah tu. Lepas ni apa saja soalan cikgu bagi dah boleh dah soalan perimeter. Okey, siapa yang salah tonton semula video ni. Okey, nanti awak akan tengok. Okey, ni adalah soalan luas. So, kita bincangkan jawapan untuk soalan luas. Sebelum tu cikgu nak potong kepada 2 bahagian supaya awak nampak nanti. Okey, kita fokus pada soalan pertama. Soalan pertama dia bagi dua segi empat tepat, yang satu berwarna putih, satu berwarna biru. Okey, kiranya dia suruh cari luas kawasan pelorek adalah yang berwarna biru. Tapi sebelum kita selesaikan untuk soalan pertama, cikgu akan bagi nama. Putih A, kemudian biru adalah B. Okey, kita nak cari luas. Formula dia adalah panjang darab lebar. Okey, kita akan kirakan luas A. Okey, kita akan kirakan luas A iaitu panjang darab lebar. Okey. 10 cm darab 3 cm sama dengan 30 cm persegi, 2 kecil. Kemudian kita akan kira luas B pula. Okey, luas B adalah 25 cm darab dengan 12 cm. Awak akan dapat berapa ya? 25 darab dengan 12. Awak akan dapat 300 cm persegi atau 2 kecil. Okey, kemudian kita nak buat apa? Kita nak kawasan pelorek je warna biru. So, kita kena buangkan A lah terus. Buangkan A maksudnya luas B akan tolak dengan luas A. Itu caranya. So, kita akan tolakkan. Okey, sekejap ya, garis. Okey, 300 cm 2 kecil. Okey, simbol 2 kecil kena ada Tolak dengan 30 cm 2 kecil. Jadi, jawapan akan dapat 270 cm 2 kecil. Okey. Simbol 2 kecil perlu ada tu sebab dia melibatkan luas. 2 benda dah kita darab. Okey, kemudian kita fokuskan pada gambar rajah yang kedua. Soalan yang kedua pula. Okey, soalan kedua ni lagi senang. Sebab 5 cm ni memang kita nak buang terus. Jadi, kita akan ambil 19 cm akan tolak dengan 5 cm. Baki yang tinggal untuk garisan biru tu nanti sebenarnya dah 14 cm. Awak tengok sini yang kecil, yang besar. Kemudian yang kecil. So maksudnya yang ni yang warna putih dia dah buang. So macam seakan-akan dia dah bersambung. So bila bersambung sini 14 lah bakinya.
Sini masih 10. So, dia nak kira luas kawasan Belorik. Kita ambilkan saja panjang, darat, lebar. Panjangnya 14 cm. Darat dengan 10 cm. Kan? Awak faham tak? Okey, 14 so darat dengan 10 akan dapat 140 cm 2 kecil. Jangan lupalah tulis 2 kecil. Kita stop kat situ. Tu je jawapannya. Amat mudah. Sebab ni adalah lukisan yang paling mudah. Okey, ni jawapan dia. Kalau dua-dua awak betul, awak dah terror dah. Okey, lepas ni ada lagi soalan latihan nanti kemudian cikgu akan bagi. Kalau siapa tak faham, ulangkan semula video ni. Hari ini kita akan fokuskan kepada tajuk isi padu. Okey, lepas ni jangan pula awak lupa apa yang kita dah belajar, perimeter dan juga luas. Luas wujud juga di dalam formula isi padu. Dan biasanya soalan isi padu yang biasa kebanyakannya dia akan suruh mencari isi padu bahagian belorik ataupun tidak belorik. Okey, mari kita lihat formula untuk isi padu. Formula untuk isi padu ialah panjang darab lebar darab tinggi. Dia ada tambahan sedikit daripada luas. Dan sebenarnya dalam formula isi padu juga wujudnya formula luas. Awak perasan tak? Ini sebenarnya formula yang di sini yang cikgu petakkan. Okey, cikgu cuba petakkan warna lain lah. Okey, warna kuning ni. Ni. Panjang dan lebar. Sebenarnya ini adalah formula untuk luas. Tapi bila masuk isi padu, 3 benda yang kita darab iaitu panjang, darab lebar, darab tinggi. Dan dia akan menghasilkan, ikutlah hasilnya kalau dia guna cm, dia mesti akan ada 3 kecil yang di atas tu yang kita panggil sentimeter padu. Kenapa 3? Sebab 3 benda yang kita dah darab dalam isi padu. Okey, ingat formula ni. Di sini ada sedikit nota bagi isi padu. Benda yang sama cikgu dah cakap tadi. Formula dia panjang, darab lebar, darab tinggi. Itu formula dia. Mana panjang? Okey, ni panjang. Okey, darab lebar, ni lebar. Okey, darab tinggi, ni tinggi. Kalau tadi luas hanya, yang ni isi padu 3D Luas untuk 2D. Okey, 2D mesti macam ni saja bentuk dia. Bila masuk isi padu, bentuk dia akan jadi bentuk kubus, cuboid. 3D. So kalau 2D, panjang di sini, lebarnya di sini. Tapi bila isi padu, lebar dia dah jadi macam ke belakang ni. Okey, ni dah dikira tinggi. Ni adalah tinggi. Ni adalah lebar. Dan ini adalah panjang. Okey, itu adalah formulanya. So cara nak kira, macam ni lah. 4 cm darab 2 cm darab 2 cm. Dia jawapan dia 16 cm. Okey, awak perhatikan kalau tadi, okey, katakan jawapan dia ada 2 kecil untuk luas sebab ada 2 benda yang kita darab. Tapi bila isi padu, dia mesti akan ada 3 kecil sebab 3 benda yang kita darab iaitu panjang, lebar dan tinggi. So dia akan ada 3 kecil ataupun 16 cm padu. Okey, jangan lupa ni. 3 benda, 3 kecil. 2 benda yang kita darab, 2 kecil. Okey? Ingat. Kita cuba selesaikan satu soalan kat sini. Soalan yang mudah. Sekarang ni cikgu bagi bentuk kubus. Kubus sama macam segi empat sama. Jadi ukurannya semua sama. Walaupun dia bagi satu saja ukuran di sini. Maksudnya dia sama sahaja. Okey, kirakan isi padu dalam sentimeter padu pepejal itu. Okey. Formula isi padu panjang, darab lebar, darab tinggi. Okey, so kita masukkan sajalah 5 cm darab lebar. Lebar dia mesti 5, 5, 5. So semua sama. Sebab dia kubus. Awak ingat je bila kubus dia macam segi empat sama. Segi empat sama kan walaupun dia letak sini 5 cm. Sebenarnya yang tepi ni 5 cm, sini 5 cm, sini 5 cm. Dia sama ukuran dia. So kita masukkan sahaja darab 5 cm. Okey, so 5 darab 5, 25. Kemudian 25 kita darabkan 5 lagi. Okey, 25 darab lagi sekali 5. So jawapannya akan dapat 125 cm. Apa? 2 kecil ke 3 kecil? Okey, 3 kecil sebab 3 benda yang kita darab. Cikgu senang nak sebut 3 kecil supaya nanti kan cakap padu ke persegi ke awak dah confuse. So cikgu terus cakaplah 3 kecil sebab 3 benda yang kita darab. Okey, senang je kan soalannya? Kalau ada soalan yang peksa macam ni, jawab
elok-elok. Sebab biasanya dia 2 markah, 3 markah. Okey. Okey, sekarang kita lihat satu lagi contoh. Okey, raja di bawah terdiri daripada beberapa kubus yang sama besar. Hitungkan isi padu dalam sentimeter rajah tersebut. Okey, satu kubus, okey cikgu bawa keluar satu kubus yang ditandakan dengan 4 cm ni. Okey, 4 cm. Cikgu dah cakap tadi kalau kubus ukuran dia mesti panjang ke, lebar ke, tinggi ke, tetap sama semua 4, 4, 4, 4, 4. Okey, so kita masukkan saja dalam formula, tak ada halnya. Okey, lepas tu 4 cm, darab 4 cm, darab 4 cm. 3 benda. Panjang, darab lebar, darab tinggi. Okey, so kita darablah 4 darab 4, 16. Kemudian 16 darab lagi sekali 4. Jawapan dia 64 cm 3 kecil. Okey, so tu ke jawapannya? Tak, sebab ini adalah untuk satu kubus saja. Sekarang ada berapa kubus? Kita kena kira. 1, 2, 3, 4, 5. So kita akan darabkan dengan 5 kubus terus. Okey, kita darabkan dengan 5 kubus. Okey, jawapannya akan dapat 320 cm 3 kecil. Okey, itulah jawapannya. Senang. Kita janganlah buat dengan cara yang lebih susah. Kita buat cara senang. Kita darab terus. Atau cara lain, siapa yang rajin, kita dah tahu ni bentuk kubus ni 4, 4, 4, 4, 4. So kita akan kira satu persatu lambat. Jadi kita terus darab. Sebab darab sama je macam tambah berulang. Okey, senang kan? Kita lihat lagi satu soalan. Okey, Raja 13 menunjukkan segi 4 tepat PQRT, segi 4 sama STUV dan segi 3 sama sisi PQW. Okey. Banyak bentuk. 3 bentuk digabungkan dalam satu gambar rajak. Okey. Panjang TU ialah 1/3. Ni ada ni biasanya dalam kertas 2 lah. Okey. Panjang TU pula disebut. Panjang TU ialah 1/3 daripada panjang PT. Tengok baik-baik. PU kat mana adalah 1/3 daripada panjang PT. Dia tak bagi ukuran langsung. Untuk P sampai ke T tak bagi. Cuma dia sebut panjang TU adalah 1/3 daripada panjang PT. Okey, kemudian kirakan luas dalam sentimeter 2 kecil. Mudah cikgu sebut 2 kecil je. Susahlah nak sebut padu persegi kan. So, luas cm 2 kecil kawasan yang berlorek. Ni luas saja. Ni latihan lah. Sebab tadi cikgu dah ajar dah. Perimeter, luas, kemudian isi padu. Kita cuba cari luas. Okay, kita akan tengok slide seterusnya cara nak menyelesaikan soalan ni. Okay, di sini ada satu soalan lagi. Kita cuba bersama-sama sebab bentuk dia ni susah nak dapat ni. Jarang dapat lah bentuk macam ni. Biasa sekolah menengah bentuk macam ni. Kita tengok darjah 12 menunjukkan sebuah bentuk sisi 4 KLMN. Okey, panjang KN. Kita tengok panjang KN adalah 2/3 daripada panjang MN. 2/3 daripada panjang MN apa? Adalah 90 cm. Itu apa saja maklumat awak terus tulis. Senang. Okey, kemudian soalan yang pertama, satu Roman, hitungkan perimeter seluruh raja itu. Sekarang dia nak perimeter. Perimeter kita akan mencarikan ukuran yang tak ada. Di sini ukuran yang tak ada ni dekat sinilah. Okey, kita cuba tengok jawapannya macam mana. Okey, panjang KN adalah 2/3 daripada 90. Inilah awak akan tulis, kemudian kira sebenarnya panjangnya adalah dekat sini sebanyak 60 cm. Kemudian perimeter, langkah kedua cikgu kata pertama kita cari ukuran yang tak ada. Kita dah cari 60 cm. Kemudian bulatkan sekeliling, ukur liliknya. Dia masukkan dalam formula 60 cm, potong, dah tulis potong 45 cm, potong 75 cm, potong
Kemudian tambah pula dengan 90 cm. Jadi jawapan akhir akan dapat 270 cm. So automatik dia akan dapat 3 markah lah. Di mana 3 markah tu? Okey, kat sini cikgu akan tunjuk di mana awak akan dapat 3 markah. Okey, biasanya untuk jalan kerja yang ni awak memang akan dapat automatik akan dapat 1 markah. Okey. Okey, kat situ 1 markah, jalan kerja yang ni 1 markah dan jawapan akhir akan dapat 1 markah. Cukup 3 markah awak dapat. Kalau komplit awak tunjuk satu per satu, memang markah awak akan dapat markah penuh. Kemudian kita tengok soalan 2 Roman, berapakah luas rajah itu? Okey, sekarang kita cari luas. Luas ingat formula dia apa? Panjang darab lebar. Sekarang ni kalau kita lihat sebenarnya gambar rajah ni seakan-akan bentuk gabungan dua bentuk kan. Gabungan dua bentuk apa kalau kita lihat macam segi empat. Okey, cikgu cuba gariskan di sini. Okey, gariskan di sini. Dia seakan-akan kita akan nampak bentuk macam segi empat apa tu. Sebab ukuran dia bila berbeza 60, kita nampak macam sama sebenarnya kalau dalam lukisan. Tapi sebenarnya sini 60, sini 45. Itu adalah segi empat tepat. So automatik sini 45 lah. 90 kat sini kita dah boleh cari. Maksudnya 90 tolak 45 kita dapat ukuran kat bawah ni nanti. Sini pun kita dah automatik kita dapat dah sebab dia sama dengan sama sebelah menyebelah ni. Kan? Okey, so kita dah boleh kira luas sebenarnya untuk seluruh rajah itu. Okey, caranya awak lihat. 1/2 darab tapak, darab tinggi. Kemudian kita akan darabkan dengan 60. Macam mana tu? Samalah. Okey, sekarang dia kata luas. Jadi dua cara sebenarnya. Ini salah satu cara. Okey, ini cara yang pertama ni. Okey, ini cara pertama ya. Cara pertama dia terus darab. Dia ambil segitiga. Ni kan segitiga bentuk ni. Okey, bentuk yang di sini kita nampak ni adalah seperti segitiga. Itu sebab dia guna formula 1/2 segitiga. 45 tambah 90 sebab dia nak dapatkan ukuran yang di sini terus. M. Okey, ukuran panjang ni terus. Tu sebab tambah darab dengan 60 iaitu kira yang ini adalah sekejap ya, cikgu lupa color. Ini adalah tapak. Tapak dia ialah 45 tambah 60. Yang ini adalah tinggi dia. Tinggi dia memang 60, tak ada ubah apa-apa. Jadi jawapan dia 4050 cm, 2 kecil. Atau cara yang kedua, kita boleh buat cara yang kedua. Okey, macam cikgu cakap tadi, kita akan bahagi 2. Ni kita nampak segitiga. Okey, kalau segitiga, kita kira segitiga. Okey, ni luas Okey, cikgu padam, cikgu tulis cara kedua kat atas ni lah. Okey, cara kedua kita akan kira yang segitiga tu dulu. Okey, segitiga kat sini kita akan kirakan 90 akan tolak dengan 45. Okey, sebenarnya kat sini pun 45. Jadi 45 cm. Okey, 60. So ukuran dekat sini yang 75 ni tak ada kaitan pun sebab formula segitiga adalah 1/2 darab tapak darab tinggi. Jadi 1/2 darab tapak 45 darab dengan 60. Okey, awak terus boleh buat 45 darab 60 bahagi 2. Okey, cuba buat 45 darab 60 adalah sama dengan 2700 bahagi dengan 2. 2700 bahagi dengan 2, awak akan dapat jawapan dia adalah 1350. Itu adalah keluasan untuk segitiga saja. Okey, katakan cikgu panggil A. Okey, ini adalah keluasan untuk A. Kemudian kita akan kira keluasan B. Okey, A kita dah settle. B, kita tengok keluasan untuk B. B adalah segi empat tepat sebab ukuran sebelah sini adalah 60, lebar dia 45. Panjang dia adalah 60. Panjang 45, lebar 60. Cikgu terbalik. Okey. Panjang 45, lebar 60. Jadi formula luas panjang darab lebar. Panjang adalah 45 cm. Okey, darab dengan 60 cm. Okey, so kita darablah. Okey, 45 darab dengan 60. Okey, berapa?
2700 cm. Okey, jangan lupa yang tadi kita tiga dia mesti ada 2 simbol cm. Dia mesti akan ada unit akhir mesti ada kalau jawapan. Okey, dia cm 2 kecil. Kat sini pun ada 2 kecil sebab 2 benda yang kita darab. Okey, kemudian A akan tambah dengan B. Okey, apa A tadi 1350 cm 2 kecil tambah 2700 cm 2 kecil. Okey, kita cuba tambahkan. Okey, cuba awak tambah dulu. Jawapan dia berapa? Jawapan dia akan dapat 4050 cm 2 kecil. Jawapan dia tetap sama kan? Tapi cara sahaja berbeza. So, awak pilihlah cara mana yang sesuai dengan awak, yang awak faham, awak boleh buat salah satu. Dalam PSR, apa saja cara diterima. Okey, ni adalah cara kedua. Cikgu rasa cikgu lebih suka cara kedua sebab dia membezakan terus jawapan. Okey, cikgu harap awak faham. Kalau tak faham, tolong. Kalau tak faham, awak ulang semula video ini. Okey, di sini ada 4 soalan. 4 soalan ni adalah latihan untuk kelas pada hari ini. Okey, latihan ni kalau boleh awak lukis semula di kertas kajang. Kemudian awak cari jalan kerja untuk isi pada bagi setiap soalan. Nanti jawapan ni kita akan bincang untuk kelas yang akan datang. Kalau boleh tolong jawab. Okey. Okey, sekian saja kelas kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi di kelas yang akan datang. Cikgu harap awak faham apa yang kita belajar hari ini. Dan kalau tak faham juga, awak tolong ulang banyak kali. Okey, tolong buat latihan yang cikgu beri slide sebelum ni ya. Okey, nanti kita akan bincangkan jawapan pada kelas yang akan datang. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.